Gereja Saint Michael Penampang terkenal dengan gelaran gereja batu yang kedua tertua di Sabah. Juga merupakan gereja pertama didirikan di daerah Penampang. Menurut jejak cerita tentang bagaimana ianya diberikan nama gereja Saint Michael adalah merujuk kepada sandaran doa rosary para missionaries memohon perlindungan daripada malaikat Archangel Michael berdepan dengan benteng amalan tradisi paganisme nenek moyang duduk tempatan terhadap misi mereka pada ketika itu. Berbalik kepada kehadiran pertama seorang padri di daerah Penampang, yaitu Father Alexander Prenga, adalah pada pertengahan tahun 1886 yang mendarat di kampung Inobong melalui sungai, justru memusatkan misi gerejanya di sana pada awal tahun 1887. Menjelang tahun 1889, Father Prenga telah berhilir mengikuti Sungai Moyong ke kampung Dabak Penampang, lalu memulakan penempatan di sana dan seterusnya jadikan Penampang sebagai outstation kepada pusat misinya yang berpangkalan di kampung Inobong. Selepas tahun 1900, penumpuan mula difokuskan pada misi di Penampang. Father Alexander Prenga meninggal dunia pada 5 Mac 1902 dan telah dikebumikan di tanah perkuburan Katolik Sacred Heart Inobong. Pada tahun 1905, pusat misi Inobong telah bertukar di mana sebaliknya dijadikan outstation kepada misi Penampang. Lembaran baru terhadap misi Penampang bermula setelah Monsignor Father August Wachter selaku padri gereja pada ketika itu dilantik sebagai pengawas kerasulan untuk Borneo Utara dan Labuan pada 26 Julai 1927. Beliau telah menjadikan Penampang sebagai ibu pejabatnya dan kerana itu jugalah menjadikan ia sebagai pusat pentadbiran. Begitu juga terhadap aktiviti-aktiviti missionary di dalam jurisdiksinya. Pada masa kini, Tarik Keramat tersebut ditetapkan oleh kepimpinan gereja sebagai perayaan Hari Keluarga Paroki Saint Michael Penampang yang disambut mengikut giliran di zon-zon setiap tahun untuk memperingati signifikan titik sejarah tersebut. Monsignor Wachter telah memulakan pembinaan gereja batu ini pada tahun 1930 sehingga siap sepenuhnya pada tahun 1947 selepas Perang Dunia Kedua. Hanya sekaligus menjadi mercu tanda kepada kehadiran Katolik di daerah ini. Sejak itu, puluhan padri daripada Mill Hill yang berpusat di England telah berkhidmat di Penampang sehingga tahun 1979 terakhir sekali di bawah Reverend Father Van Volzen. Barisan kepimpinan mulai dipikul oleh padri paroki tempatan, antara lain Reverend Father Alex Panul pada tahun 1976 dan selang seterusnya pada tahun 2001 hingga 2014 dan ramai lagi. Sementara di era modernisasi gereja tahun 2014 hingga 2017 bersama Reverend Father Vandus Matthew. Dan yang terkini sejak tahun 2017 oleh Reverend Father Wilfred Ati. Sementara para padri tempatan kelahiran Penampang yang terawal ditabiskan di gereja Saint Michael Penampang yang pertama ialah Reverend Father Thomas Makajil bersama-sama dengan Reverend Father William Poilis pada 11 November 1978. Disusuli oleh Reverend Father Primus Jokwil pada 1 Mei 1980. Manakala seterusnya pentadbisan 9 orang lagi padri dalam upacara yang berlainan sehingga ke hari ini, termasuk sebilangan yang telah menjadi religious, antara lain dalam Community Gabrielite Brothers, Franciscan Sisters of Immaculate Conception, pusat yang ditubuhkan oleh Monsignor August Wachter pada sekitar tahun 1936. Bahasa Kadazan adalah medium perantara utama di dalam liturgi Misa Kudus, selain bahasa Inggris dan bahasa Malaysia. Mengikut statistik dari tahun 1927 sehingga 2023, seramai 46.123 pembaptisan telah direkod termasuk bayi, kanak-kanak dan orang dewasa. Sehingga kini, 3 daripada 14 zon di dalam paroki Saint Michael Penampang dinaikkan taraf kepada paroki, yaitu paroki Church of Nativity Tarawi pada 1 Desember 2010,
Paroki Sacred Heart Inobong pada 1 Oktober 2014 dan terakhir sekali Paroki Saint Augustine Kinarut pada 2 Februari 2023. Pejabat misi atau lebih dikenali dengan nama bahasa tempatan Opus Domitian masa kini dipimpin oleh Padri Paroki Reverend Father Wilfred Atin yang juga selaku Chancellor di Pejabat Keuskupan Agung Kota Kinabalu bersama-sama dengan 3 orang pembantu Padri Paroki yaitu Reverend Father Jerry Joseph Muhammad, Reverend Father Cruzenda Alec, dan Reverend Father Gerald Daniels untuk pelayanan kepada lebih kurang 20.000 umat aktif di seluruh paroki dengan purata pelayanan selama 5.000 orang umat Katolik untuk setiap padri. Dibantu oleh beberapa karyawati yang bertugas dan para katekis yang dikomisi, barisan kaki tangan pentadbiran di pejabat misi yang berdedikasi, serta kru yang bertugas dalam pengendalian kelengkapan dan operasi demi memastikan kelancaran secara efektif untuk memenuhi rangkaian jadwal pelayanan liturgi Misa Kudus dan ibadah Sabda ke seluruh pelosok destinasi misi gereja di dalam jurisdiksi paroki. Manakala dalam memastikan segala fungsi pentadbiran gereja hingga ke akar umbi adalah ditunjangi oleh kepimpinan tertinggi daripada ahli-ahli majlis pastoral dan majlis kawangan harta benda di peringkat paroki dan seterusnya. Dengan barisan jualan kuasa yang sama pada setiap gereja dan chapel di peringkat zon-zon, yaitu Gereja Saint Michael di zon Penampang, Gereja Saint Aloysius di zon Limbana, Gereja Assumption of Our Lady, Chapel Saint Benedict Timpango, Chapel Mother of Our Perpetual Help Mahansung di dalam zon Sudut, Gereja Divine Mercy di zon Mang, Chapel Saint Francis Xavier untuk community di Kampung Potoki, Gereja The Nativity of Blessed Virgin Mary di zon Sukang Manpai, Gereja Saint Marcellinus di zon Minintod, Gereja Saint Therese of Infant Jesus zon Kolopis. Sementara di kawasan pedalaman pula dengan keadaan bentuk muka bumi yang berbukit bukau serta kedudukan lokasi demografi penempatan berkelompok yang hanya dapat dikunjungi dengan menggunakan pacuan roda 4x4, yaitu di Gereja Saint John Paul II di Kampung Buayan, Chapel Mother of God di Kampung Tiku, dan Chapel Saint Julius di Kampung Timpayasa di dalam zon Buayan, dan terakhir sekali di Chapel Saint Bernard Kampung Terian di zon Terian. Opus Domitian sangat menitik beratkan kepada sistem penyampaian yang terkini, termasuklah kemudahan laman web dan kelengkapan yang serba seiring dengan kemajuan teknologi. Namun pada masa yang sama, tetap memelihara betapa pentingnya nilai budaya dan aset sejarah, seperti yang terkandung dalam kerangka misi dan visi, senada dengan lawan hala tuju jangka panjang yang telah terbukti melalui pelaksanaan, seperti pembinaan pusat galeri arsip dan ziarah, ubah suayan, serta kelengkapan dewan yang serba terkini untuk keselesaan umat. Manakala plan tindakan prasarana termasuklah pembangunan sekolah Tadika Harmoni yang serba modern, akan memuatkan 500 orang pelajar kanak-kanak Katolik. Tapak perkuburan dengan lanskap bersih dan sistematik, serta kemudahan kafeteria yang berkonsepkan santai dan elegan. Semua ini adalah acuan yang berterusan untuk mencapai impian.
ke arah paroki yang menakjubkan.